Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Tak suka. Ini saya ada buat video pasal benda ni. Saya pergi melawat tapak projek tersebut di Langkawi. Ini tahun 2021. Widat atau Langkah Suka adalah projek ambil alih. Tambakan laut yang bakal dilaksanakan di Langkawi sudah mempunyai EIA, Environmental Impact Assessment atau laporan impak alam sekitar. Berikutan ia adalah projek yang diambil alih daripada syarikat terdahulu. Perancangan ini telah berlangsung sebanyak 20 tahun namun syarikat terbabit gagal melaksanakannya. Okey, tak ada masalah. Widat Business baru-baru ini mengemukakan permohonan bagi menyambung projek ini. Kan? Lepas itu, mereka boleh memohon merancang pembangunan dan jika saiz kawasan dibangun lebih besar, mereka perlu mengemukakan EIA terlebih dahulu. Now, dalam kes Langkah Suka ni tuan-tuan, Widat dia kena menambah 90%. Dia kena menambah 90% tanah. Apa orang kata? Di dalam 90%. Dia kena tambah 90%. Okay. Dia panggil laut tersebut bagi tujuan pembangunan. Tetapi apabila saya melawat last time, saya pernah tunjuk kat dalam live saya, dia sekadar sekarang ini hanya ada signboard. Kan, hanya ada signboard. Dan baru-baru ini ada orang kawan saya hantar kat saya, tempat itu terbakar tuan-tuan. Lepas saya melawat, tak lama lepas tu tempat itu terbakar. Saya pelik. Kan? So apa jawapan dan bila projek itu dah diberikan sebagainya, yalah dah dah dilaksanakan, dah diumumkan sejak daripada 2021 diumumkan. Tapi sampai sekarang tak jadi. So apa kata Sanusi tentang perkara ini pada Julai 2023? Kita tengok di dalam PAS, di dalam Harakah Delhi. PH cuba keliru rakyat projek 40 bilion di Langkawi. Menteri Besar Datuk Sanusi menegaskan kerajaan negeri tidak ditipu. Malah beliau sendiri tidak menipu rakyat. Menurutnya, pemimpin Pakatan Harapan cuba mengelirkan rakyat. Kononnya pelaburan 40 bilion melibatkan Widat Langkah Suka gagal. Projek itu projek swasta. Tugas kerajaan hanya meluluskan. Kan saya dah kata? Kita dengar. Dia dah bercakap tentang satu pelaburan di Langkawi. Kononnya kerajaan negeri kena tipu. Jadi saya pun menipu rakyat. Saya nak maklumkan mudah saja. Tugas kerajaan negeri dalam isu pelaburan oleh Widat Langkah Suka, khususnya di kawasan Widat Langkah Suka seluas 1,900 ekar. Projek itu projek swasta. Saya dah ulang banyak kali dah. Tugas kerajaan negeri ialah meluluskan permohonan tanah. Dia bayar premium, dia bayar commitment fee, dia bayar cukai tanah. Selesai tugas kerajaan negeri. Apa yang berlaku selepas pada itu adalah urusan syarikat swasta. Dan syarikat ni listed company. Widat Group ni listed company, bukan cokiam ya.
bukan base di Kedah. Syarikat tu bukan kerajaan negeri punya. Syarikat tu syarikat swasta, listed company, base di KL. Masa dia mohon tanah, kita tengok rancangan dia, rancangan pelaburan dia. Pada masa itu, BPN dan kerajaan negeri yakin kemampuan dia. Dan kita bagi syarat. Dia kena bayar premium tu. Tanah tu kalau ikut rekod pernah diberi kepada syarikat lain tahun 90. Lama, 30-40 tahun dulu dah diberi. Syarikat tu buat breakwater tu. Tembok panjang kan. No? Kemudian tak bayar cukai. Tahun 90-an juga ataupun 2007 begitu, tanah tu dirampas. Dirampas kepada syarikat tu kerana syarikat tu tak bayar cukai. Lepas dirampas, dia mohon balik. Kerajaan bagi balik dengan premium sekali lagi. Premium sekali lagi tu dia tak bayar. Tapi dia dah ada property atas tu, atas tanah tu. Bagaimana nak selesaikan? Syarikat tak bayar premium. Untuk rampasan yang pertama, dia ke mahkamah. Mahkamah tinggi, state menang, mahkamah rayuan dia menang. Nak pergi mahkamah persekutuan. Dalam penyelesaiannya ialah selesai luar mahkamah, bagi balik. Tapi premium bayar sekali lagi. Dia pun setuju tapi tak bayar. Dia bayar 2 juta je kot. Tapi dia ada property atas tu. Jadi jalan keluarnya ialah pada masa kita timbang, syarikat yang memohon ni pergi berurusan dengan syarikat lama tu. Deal lah macam mana pun. Ada kawasan yang dah dia tambun. Kemudian breakwater. Kemudian ada hotel tepi tu. Urusan tu urusan perniagaan. Mereka bincang lah. Saya tak pasti. Tapi saya dipahamkan melibatkan pembayaran lah kepada pemilik asal tu. Ratus-ratus juta juga lah. Jadi kerajaan negeri tak ada tanggungan apa. Dia bayar premium. Dia bayar cukai tanah. Jadi tiap-tiap tahun dia bayarlah cukai tanah tu. Jadi bukan ada kerugian apa. Yang mengumumkan jumlah pelaburan syarikat tu 40 bilion dalam tempoh 15 tahun. Bukan umum hari ni esok dia main duit 40 bilion. Dah. Dalam tempoh 15 tahun dia akan bangunkan projek yang GDP dia 40 bilion. Itu urusan dia. Okey, dia bukan GDP, GDV, Gross Development Value dia 40 bilion. Okey. Kita tak menafikan saya pun dah dengar tadi, kita tak menafikan itu adalah urusan dia. Urusan maksudnya urusan syarikat tersebut. Tetapi kalau tuan-tuan dengar awal tadi dia kata kami telah menilai permohonan syarikat ini, kami telah menilai syarikat ini. So, bila dia telah menilai, kita kena faham bahawa kerajaan negeri dia serahkan tanah itu, dia bayar premium. Kita kena dengar perkataan tadi, dia bayar premium. Dia bukan syarikat itu beli tanah. Okay? Dia bayar premium di atas tanah, bukan beli tanah. Bermakna, kalau dia kata, ini correct me if I'm wrong on this, dia tidak ada, kerajaan negeri tak ada kerugian apa-apa. Soalan kita, adakah tanah itu dibeli oleh Wydad Langkasuka tersebut daripada kerajaan negeri? Dengan 90% tambakan itu dibayar dengan harga dan bukannya dengan premium. Di dua benda berbeza, tuan-tuan. Contoh kita ada satu tanah 100 ekar kita nak bangunkan. Kemudian nak bangunkan tanah itu, kita beli tanah tersebut daripada kerajaan negeri, kita beli, kerajaan negeri jual. Bermakna bila dah jual, kerajaan negeri dapat sejumlah wang 100 ekar tersebut, itu urusan syarikat itu untuk nak bangunkan macam mana. So kerajaan negeri tak rugi sebab apa? Dah dapat duit 100 ekar tadi tu. Dah dapat duit nilaian 100 ekar. Yang ni 1000 ekar tuan-tuan, 1100 ekar. Soalan kita, adakah kerajaan negeri menjual 1100 ekar itu ataupun kerajaan memajakkan dan dapat premium semata-mata? Dia dua benda berbeza tuan-tuan. Kalau dia pajakkan, kerajaan negeri tak jual. Pajakkan maksudnya dia hanya sekadar bayar premium. Dia dipanggil JV, kerajaan negeri bagi tanah, developer bangunkan projek. Dapat untung nanti bagi. Jadi di sini dia tak clear. Kalau sekiranya Sanusi kata tadi bahawa 1000 ekar ini dengan laut-laut itu yang nak ditambak, kami dah jual kepada syarikat tersebut dengan nilaian katakanlah 100 juta, 300 juta, whatever lah.
nilaian tanah itu dan kerajaan negeri dah dapat duit. Lepas itu terpulang kepada syarikat itu untuk membangunkan. Betul. Yang itu correct. Tapi bila dia kata hanya sekadar membayar premium, soalan kita yang bermain di kepala kita adalah, adakah itu JV di antara Wydad dan juga kerajaan negeri? Sebab dia hanya sekadar bayar premium. Dia lain daripada kalau dijual. So, bila dibayar premium, bermakna ada kemungkinan itu adalah JV. Kerajaan negeri sediakan tanah. Sebab kos dia pada tanah itu tak ada. Kecuali bayar premium. Bayar premium ni tak mahal. Dia tak sama macam kita beli tanah. Dia tak sama macam kita beli tanah. Contoh, saya dulu pernah deal kan. Premium saya tanah itu 5 ekar, 30,000. Kalau saya beli nilai tanah tu 2 juta. Saya bayar premium 30,000. Bukan saya lah. Itu contoh transaksi yang pernah berlaku pada saya dahulu. So, sekarang ini sebenarnya Sanusi dia tak transparent tau. Dia kata kerajaan negeri tak rugi apa-apa. Bila itu tak dijual, okay, itu tak dijual, itu adalah JV kemungkinan. Bila dia tak developkan tanah itu, bermakna ada loss, ada kerugian kepada kerajaan negeri daripada future income yang tak jadi. Dia declare 40 bilion itu terpulang kepada syarikat tersebut lah. Tetapi bila dia kata dia dah menilai syarikat itu, dia sudah menilai syarikat tersebut, itu adalah apa orang kata projek yang melibatkan swasta, betul lah. Tetapi adakah itu melibatkan JV dengan kerajaan negeri? Itu satu persoalan. Dan kita menilai syarikat Wydad ni, tuan-tuan. Saya tak menafikan Wydad Group ni sebuah syarikat yang berdaftar. Okay. Projek current dia saja mungkin hampir 1 bilion ringgit. 500, 600, 700, 800 juta ringgit. Dan yang sudah berlaku pun tak sampailah bilion, mungkin 300 juta saja. Ini projek-projek dia. Dan bila kita nilai apa orang kata, daripada segi account dia, financial account dia pada tahun 2022, saya tak ada 2023 financial account. Pada tahun 2022, kalau kita tengok revenue 2022 160 juta. Okay, 160 juta. Gross dia 27 juta. Loss dia adalah negatif 6 juta. Maksudnya dia rugi 6 juta. Dia rugi 6 juta. Okey, rugi ni tak ada isu sangat sebenarnya kan. Untung rugi tu normal. 2021 dia untung 70 juta. 2022 dia untung 4 juta. 2019 dia 2020 untung 4 juta. 2019 dia untung 12 juta. Okey. Tetapi kalau kita tengok daripada segi financial dia sendiri, total asset yang dia ada lebih kurang 900,000 dan total liability 554,000. Total borrowing 396,000, equity 372,000. Now, kenapa benda ni penting? Angka ni penting, tuan-tuan. Current, kalau kita tengok gearing dia is 1.07. Gearing net 0.52. Right. Dia nak bangunkan 40 bilion punya nilaian GDV, gross development value, 40 billion. Even though at a period of 15 years, 15 tahun, 40 billion at a period of 15 years is still huge untuk syarikat yang ada punya gearing ratio dan juga dia punya aset sebegini. Kan, 40, dia billion of dollars. It's still, kita kata, saya tak kata Wydad ni satu company scam, tak ada. Tetapi, is that doable? Adakah due diligence yang dah dibuat oleh kerajaan negeri Kedah itu betul-betul berlaku sebagaimana yang sepatutnya? Kan? Adakah due diligence itu berlaku dalam keadaan sepatutnya? And even worse, saya tambah lagi, itu kita cerita air tadi. Kan? Tak selesai-selesai. Ada non-revenue water, tak selesai pipe. Buat loji rawatan air, tak settle. Negeri Sembilan dah settle, Johor dah settle, Kedah tak settle. Kita cerita Wydad Langkasuka sampai sekarang tak settle, tak berlaku lagi projek tersebut.